Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia Salam. hari ini. Kita buka dengan semangat yang baru hari ini. Semoga ada motivasi yang tinggi. Saya Fetri Yahya. Dan saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda dan kabar baik sahaja. Sihat walafiat. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Semoga inilah Isnin yang cukup bermakna bagi anda yang punya begitu banyak makna kerana minggu yang baru. So tentunya semangat yang baru. Dan hari ini topik pembicaraan kita telah memasuki antara begitu banyak bulan dalam PKPB melawan COVID-19 ini. So tentunya antara yang menjadi kekhawatiran kita adalah bekalan darah di pusat darah negara, Fetri. Betul, dan dilaporkan kita memerlukan banyak bekalan darah sebab Betul. bagaimanapun pelbagai keperluan dan ini menjadi satu lagi tanggungjawab. Dan walaupun dalam tempoh PKPB dan juga dalam PKPP pada keseluruhannya, kita juga mengharapkan supaya ada cara yang terbaik agar organisasi, pihak-pihak korporat dan swasta ini dapat juga mencipta CSR mereka, bagaimana untuk memastikan staf di sebuah jabatan itu dapat juga menyumbang. Barangkali dapat diatur SOP yang terbaik sebab ini adalah melibatkan nyawa orang ramai. Secara khususnya berapa kurang kita bercakap ni adalah sebanyak 40% pengurangan berbanding dengan tahun lepas, dan tentunya disebutkan oleh Pusat Darah Negara sendiri antara darah yang diperlukan adalah darah jenis B. Itu yang antara yang diperlukan pada ketika ini. Fetri, darah apa? Jenis A. Jenis A. Saya Sofia? jenis O. Ya, jenis O. Universal donator. Jadi ini yang kita khawatir sebenarnya, antara yang juga dikongsi oleh orang ramai. Bukan mereka tak nak memberikan darah, tetapi mereka khawatir dan risau kerana COVID-19 ketika ini. Tapi anda perlu tahu sebenarnya yang segala SOP telah pun ditetapkan, telah pun dikuatkuasakan oleh Pusat Darah Negara sendiri untuk memastikan keselamatan kita. Dan kita juga faham sebenarnya antara jangkitan COVID-19 ini tidak boleh menerusi pemindahan darah. Dan juga jangan risau sebab kita pastinya supaya sebuah institusi yang formal, yang berbawa ada semua darah itu akan melalui berbagai proses sebelum dapat disalurkan kepada mereka yang menerima. Betul. Jadi kalau anda memang tahu anda memang jenis yang ada penyakit tertentu ataupun memang jenis yang aktif dari segi hubungan seksual, maksudnya memang tak digalakkanlah untuk menderma. Betul. Jadi itulah dia yang lebih penting. Darah ini memang memiliki banyak sekali ilmu tentangnya. Kita tak boleh sebarangan derma. Maksudnya dari segi pecah-pecahan itulah. Kalau anda jenis darah ini, tak boleh diterima pada darah ini. Ada penerima yang hanya memerlukan kategori darah tertentu saja yang boleh diterima oleh badannya. Betul. Banyak ilmu dapat kita pelajari nanti. Dan kita nak anda tahu juga satu pain darah, satu beg darah itu boleh menyelamatkan 3 nyawa. Kita bagi satu beg, kita selamatkan 3 nyawa. Jadi bayangkan berapa banyak orang kata kebaikan dan juga pahala kita dapat daripada membuat perkara seperti ini. Dan juga sekarang ni pun banyak teknologi. Saya pernah lihat teknologi drone yang memindahkan darah. Ya, sekarang mungkin dalam keadaan yang kesibukan betul-betul padat kawasan tu. Jadi daripada sebuah tempat tu dapat didronekan, dihantar terus kepada hospital. Wow. Sebab kadang-kadang memerlukan kecemasan kan. Betul. Ia bukan hal fantasi dalam filem dan drama, tapi memang ada teknologi dan kita pun sedang menuju ke arah itu. Malah kita bawakan di MHI. Ada R&D yang dibuat, ada inovasi yang dibuat. Misalnya dalam kecemasan nak sampai ke kawasan tertentu kan. Tiba-tiba diperlukan darah di tempat, tapi tempat itu terkandas banjir besar. Wow. Kan? Akses tu kenalah drone. Untuk membaca. Bercakap berkenaan teknologi, kita juga bersama dengan rakan tugas kita secara virtualnya, Fazli Fuad menemani kita hari ini. Wow, ping. Assalamualaikum, Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kena pegawai mana tadi? Itu saja. Sebenarnya saya dah lama dah rasanya tak pakai macam ni. Okey. Kan? Jadi rasanya kalau kita duduk dekat rumah sebenarnya bukannya salah satu daripada sebab untuk kita tidak berpakaian macam ni kan. Sebenarnya duduk dekat rumah, work from home, nak kena pakai selekeh kan. Jadi apabila kita pakai macam ni, sebenarnya ianya mencerminkan diri kita. Kalau kita berpakaian macam ni kan, kita punya level confidence tu lebih. Itu bagi saya lah kan. Ya, kalau saya tak kenal Fadli, saya akan menyangka pegawai perkhidmatan pelanggan, B pegawai insurans barangkali, tapi yang lebih tepat saya nampak macam pegawai perubatan. Pegawai perubatan. Farmasis kan. Okey. Fazli, kita bercakap berkenaan menderma darah ni. Fazli pernah derma darah tak? Itulah dia. Bercakap pasal pendermaan darah ni sebenarnya, secara jujurnya, saya memang dah lama dah sebenarnya nak berderma darah. Tapi belum lagi berkesempatan untuk berderma darah sebab dulunya, ini secara jujurnya saya cakap, dulunya saya agak rasa macam takut, gusar untuk berderma darah.
tapi daripada pembacaan, daripada pelbagai artikel yang telah pun saya baca dan juga kawan-kawan saya pun dah berdarah, sebenarnya banyak kelebihan yang kita boleh dapat kalau kita berdarah sebenarnya, dan kita tidak perlu rasa takut. Pada permulaan mungkin kita rasa takut sebab kebanyakan daripada berdarah ini pada permulaannya kalau ditanyakan pengalamannya apabila berdarah mereka akan rasa takut. Tapi apabila dah berdarah mereka akan rasa macam gembira pula, dan perkara itu akan berulang kali mereka akan buat. Ada catatan yang telah pun dikeluarkan, seseorang itu menderma lebih daripada 500 kali, bayangkan. Wow. Ya. Lebih 500 kali. Betul. Ini sebenarnya kan Ayan disebutkan juga kerana kalau kita memberikan darah kita ni, kita juga sedang memastikan kesihatan diri kita terjaga juga. Kan kita membuat darah yang baru dan sebagainya. Kita mencuci darah tu secara aktifnya, dan bukan saja kita membantu orang, membantu 3 nyawa, tapi kita juga membantu nyawa kita sendiri. Tapi itulah dia, kita khawatir sekarang ni memang dalam musim COVID-19 dan sebagainya ramai yang kurang menderma darah tahun ini. 40% penurunan itulah angka yang cukup tinggi. Dan kita faham juga tahun ini juga 5 sehingga 10% kes kemalangan semakin meningkat di negara kita. Dan bukan itu saja, kita ada teknologi yang cukup bagus di hospital sebagainya untuk menjalani pembedahan, tetapi sedihnya darah pula tak cukup, Fatri. Itu dia. Dia perlukan dilakukan secara berkala. Maksudnya dulu kita memanglah, kalau saya ingat lagi masa di matrikulasi, memang ada pihak yang datang. Malah kempen program bersama dengan siswa-siswi di kampung-kampung pun ada dijemput pihak klinik dan sebagainya. Tapi disebabkan kita sekarang ini dalam proses pencarakan fizikal, tak ada banyak program, jadi terhenti seketikalah. Saya harapkan supaya ada mekanisme yang terbaik dapat kita santuni masyarakat. Mungkin kalau kita sampai ke kampung-kampung, ke PPR, ke kawasan mana-mana sekalipun, ada SOP dapat digariskan. Yang paling penting, orang dapat keluar menderma dengan rasa selamat. Dan demi dapat kita menjaga maslahat orang lain yang memerlukan. Itulah dia, kita kekurangan darah jenis A dan B terutamanya, yang ini dikeluarkan oleh Pusat Darah Negara. InsyaAllah nanti kita akan berbincang bagaimana tata caranya, apakah SOP yang ada ketika ini dan juga keperluan-keperluan yang lain di samping menambah ilmu tentang menderma darah ini. Apa ni, tanya dengan Fazli. Ya. Awak make up ke tidak hari ini? Nampak bersinar ke tidak cukup? Macam mana? Tak, okey. Sekarang ni Fatri nampak muka saya macam make up ke tak? Sebab awak kan kategori Indo-China kan. Memang nampak putih tu lah tanya. Saya lighting di rumah awak ni baguslah, Fazli. Oh, ya ke? Oh, tak. Sebagai mecai, saya terpaksa tambah lampu malam tadi. Saya pergi tambah lampu, beli lampu apa semua. Oh, okey. Yang lebih penting itulah, bila kita bercakap dengan seseorang, bila orang tu senyum, secara langsung ia memberikan aura dan juga limpahan ketenangan tu. Memuji senyuman Fazli Fuad lah ni. Wow. Dia. Tapi betul lah sebenarnya hari ni hari Isnin kan. Kita harapkan bahawa hari Isnin ni permulaan segala hari kan. Jadi kita mulakan pagi ni dengan senyuman kan. InsyaAllah kalau kita ada masalah ke apa ke kan. Jadi segala masalah tu boleh dihadapi baik mungkin kan. Jadi bayangkan kalau kita ni berada dalam keadaan tekanan kan. Bayangkan, betul lah ada kegaduhan antara dua pihak. Sama ada lelaki atau perempuan. Kalau kita seorang senyum, nampak? Ada rasa macam nak bangga tak? Hilang kemarahan terus ya. Baguslah tip tu. Baik. Baik, Fazli, kita nak meninjau akhbar hari ini. Kita mulakan dulu di berita harian. Okey, silakan. Okey, saya nak berganjak ke berita harian di halaman yang ke-16 dan 17. Kuala Selangor catat paras 5.8 meter. Ini tentang fenomena air pasang besar. Ini tertinggi dalam tempoh 20 tahun. Bencana lazim berlaku setiap tahun, tak babit pemindahan penduduk. Dan Pelabuhan Kelang, antara daerah di Selangor, dilanda fenomena air pasang yang direkodkan tertinggi sejak 20 tahun lalu apabila mencatat bacaan ketinggian paras air 5.8 meter pada jam 6.50 pagi semalam. Dan turut dilanda air pasang besar sejak awal pagi semalam adalah daerah di Kuala Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Dan kita dapat lihat pada gambar berkenaan di kawasan pinggir pantai ada keadaan rumah penduduk yang dilanda dengan ombak. Sehingga kan ada kanak-kanak yang di perkampungan nelayan di bahagian highland Pelabuhan Kelang boleh berenang. Tapi kita nasihatkan supaya hati-hati sebab tak tahu di dasaran tu apa yang ada. Mungkin benda yang keras ataupun juga melibatkan nanti peralatan elektrik. Dan yang paling kita bimbang sekali adalah tentang kencing tikus pada kawasan yang tidak bersih. Okey. Yang kita harapkan dapat kita berikan maklumat yang lebih kerap kepada orang ramai sentiasa prihatin dengan pengumuman oleh PKPT supaya memastikan keselamatan bersama. Jadi itulah dia. Kalau di Kuala Selangor tu dalam tempoh berapa tahun, bayangkan
memang tenggelam beberapa kawasan tu dengan ketinggian kalau di hampiran dengan kawasan pantai tu 5.8 meter tinggi. Ya. Okey, itu paparan di berita harian. Kita berganjak pula Ke Metro. Metro. Ini di halaman yang ke-67, bagai angin sambar kaki. Apa ceritanya? Ini tentang lelaki imbau mimpi ngeri di baham buaya sepanjang 2 meter ketika susun kayu bawah rumah. Dan buaya yang datang seperti angin sebab dia laju seperti terus menyambar kaki kiri saya, kata pekerja teknikal Sakawai Suhaili yang tersambat daripada insiden serangan buaya di Sungai Sarawak pada 9 Februari 2016. Kalau tengok pada saiznya tu memang berkali ganda saiz manusia. Betul. Ada juga yang mengatakan bahawa ini tentang dendam ambil anak sang buaya. Ada kepercayaan bahawa mereka percaya mengganggu buaya boleh menyebabkan dia itu menyerang untuk membalas dendam terhadap gangguan yang terbabit. Wujud kepercayaan penduduk terutama komuniti di kawasan pedalaman yang membabitkan pantang larang berkaitan dengan buaya. Malah ada komuniti yang mengaitkan serangan buaya berpunca daripada tindakan yang dilakukan. Jadi difahamkan bahawa 3 hingga 6 buaya bagi setiap 1 kilometer persegi di kawasan sungai. Itu puratan jumlah buaya direkodkan di sepanjang 22 lembangan sungai di Sarawak. Maksudnya setiap kawasan tu, kilometer tu, ada penjaganya, ada makhluk yang bebas untuk cari mangsa ataupun cari makanan. Kerana setiap tahun pasti ada kes serangan yang melibatkan buaya ini. Lagi kita risau sekarang ni musim peralihan monsun. Jadi cuaca pun tak menentu. Hujan takat hujan pun lebih tinggi. Jadi kita agak risau kawasan-kawasan ini. Jadi dia agar anda yang berada di kawasan sana ambil langkah yang berjaga dan pastikan kita ketahui di manakah anak-anak kita dan sebagainya, kerana ini bukan sesuatu yang boleh dibawa. Untuk tahun ini saja ada 9 kes kematian tentang buaya ini. Wow. Insiden serangan. Tinggi melibatkan 5 yang cedera. Tapi kalau rekod tertinggi 2018 dengan 12 kematian. 12 kematian. Semoga itu menjadi peringatan bagi semua kerana ini bukan satu yang boleh dimainlah. Kalau kita suka main air dan sebagainya, tolonglah elakkan kerana cuaca hujan yang ketika ini semakin tidak menentu. Saya teruskan dengan perkongsian di NST. Ini berkenaan dengan Malaysia Saudi Arabia Foreign Panel halaman ke-8 NST, dan so tentunya ini menjadi pilihan penerbit. High Level Strategic Committee to Enhance Cooperation in Fields of Mutual Interest. The close between Malaysia and Saudi Arabia reached another milestone as both nations agreed to establish a high-level strategic committee to strengthen the cooperation across fields of mutual interest. And both countries have agreed in addition to increasing the joint efforts in fighting COVID-19 pandemic, the focus must also be given to post-pandemic era cooperation, which will be the focus of the High-Level Strategic Committee. Dikongsikan di sini, jawatan kuasa strategik peringkat tinggi antara kedua-dua negara, Saudi Arabia dan juga Malaysia, perlu diadakan. Dan antara yang akan diperlihat di sini adalah bukan sahaja bidang-bidang untuk manfaat bersama dan bukan sahaja usaha untuk membendung dan melawan COVID-19, tetapi pasca COVID-19 juga, bagaimana kita ingin merancakkan semula ekonomi kita daripada segi mungkin keselamatan, keselamatan makanan, import dan ekspor dan sebagainya. Jadi itu antara perincian bagi strategik bersepadu ini di antara dua negara ini. Untuk perincian yang seterusnya yang didapatkan NST di halaman yang ke-8. Untuk perkongsian seterusnya di utusan Malaysia, kita bersama dengan Fazli. Okey, baik, di utusan Malaysia yang menjadi pilihan pada pagi ini untuk kami kongsikan bersama dengan anda, MCNF ataupun singkatan bagi Majlis Permuafakatan NGO Felda menyambut baik kenyataan pengerusi Felda Datuk Sri Idris Yusof berhubung dengan rancangan mengambil alih semula ladang seluas 86,486 ekar daripada SGB Holdings Berhad ataupun SGB. Pengerusi MPNF Datuk Mazlan Aliman berkata rancangan itu seiring dengan perjuangan berterusan warga Felda seluruh negara dalam usaha membela golongan itu untuk mendapat pendapatan tinggi. Dan katanya usaha tersebut juga perlu merangkumi pengambilan 68 kilang kerana ia mempunyai kaitan langsung dengan tanaman kelapa sawit tersebut. Dan Felda dilaporkan juga mahu mengambil alih semula tanah yang dipajak kepada FGB
Sebagai sebahagian pelan transformasi yang akan dilaksanakan sebagai bahagian model perniagaan baru dan akan lebih mampan dan berdaya saing. Dan kita harapkan juga bahawa dengan penyampaian ini diyakini dapat memulihkan dan juga mengembalikan kewangan Felda seperti dahulu dan seterusnya dapat membantu warga Felda seluruh Malaysia. Kita tahu bahawa ramai penduduk Felda sekarang ini sedang menantikan sesuatu yang baru, satu perkembangan positif bagi mereka. Jadi untuk membela golongan ini supaya mereka ini mendapat pendapatan yang lebih tinggi bersaing bersama dengan golongan yang lain sudah. Itu menarik dalam Utusan Malaysia. Baik, itu perkongsian di Utusan Malaysia dan dapatkan segala akhbar hari ini, NST, Harian Metro, Berita Harian dan juga Utusan Malaysia di kedai-kedai yang terdekat. Jadi Fazli boleh hantarkan bau kopi segar dari dapur? Dapat tak? Dia kat rumah. Oh, terus ya ada. Oh. Itulah kelebihan bekerja dari rumah kan. Kena ramai antara warga kerja kita bekerja dari rumah sekarang ni. Jadi Fazli untuk menunjukkan contoh bagaimanalah. Contoh duduk kat rumah kan. Sebenarnya dekat atas ni memang proper. Jangan tengok yang bawah, bawah jangan tengok. Jadi walaupun kita bekerja dekat rumah, kerja harus dilaksanakan lah sebab mungkin ya. Kalau kita kata kalau kita bekerja masuk waktu budi pejabat pukul 8, dan kita harus pantul juga. Pukul 8 pun kita kena ada dekat depan komputer kita ataupun komputer sendiri. Semangat dan juga disiplin itu penting ya. Baik, betul. Kita ada banyak perkongsian sebenarnya dan antara kita ingin tinjau juga antara berita-berita di luar negara dan juga dalam negara. Nanti kita faham baru ini begitu digegarkan sekali dengan kemenangan oleh Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern yang telah pun memenangi pilihan raya umum di New Zealand dengan kemenangan yang cukup sepadu sekali dengan 49.2% dengan Parti Buruh ataupun Labour Party yang diwakili oleh Ardern menguasai kira 64 kerusi di Parlimen 120 anggota. Ya, dan secara personalnya memang wajah beliau menjadi banyak pilihan pelukis untuk abadikan dalam pelbagai segmen. Dan mungkin kerana walaupun pada usia yang kategori muda, seorang hanya 40 wanita, tahun saja. Itu dia dengan jurus pemegang ijazah jurusan pengurusan ini, banyak pengalaman. Jadi cara dia memportretkan diri dia, usaha-usaha yang dia lakukan. Kita dapat lihat ketika serangan di masjid di New Zealand, bagaimana aktifnya New Zealand mengambil pendekatan yang sangat mesra sehingga kerana masih ramai yang tak dapat lupakan visual bagaimana khutbah Jumaat, orang ramai berkumpul di padang dan turut bersama yang lain tanpa mengira latar agama demi kestabilan dan juga kemakmuran New Zealand. Dan tentunya antara 3 tahun di bawah pemerintahan Jacinda Ardern ini pasti memberikan satu inspirasi yang cukup besar kerana bukan sahaja mengawal keadaan dengan cukup baik dan tenang sekali ketika keadaan yang cukup tragis apabila ekstremis tersebut telah pun memberikan satu serangan terhadap masjid di Christchurch, tetapi juga terdapatnya letupan gunung berapi pada Disember lalu yang telah pun juga dikendalikan dengan cukup baik. Jadi ini dikatakan track record yang ditunjukkan oleh Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri yang memberikan keyakinan yang cukup tinggi buat rakyatnya untuk meneruskan pemerintahan untuk beberapa tahun lagi. Betul, dengan track record yang begitu cemerlang, maka mereka memilih sebulat suara Rakyat New Zealand dengan ketegasan untuk melindungi negara berkenaan daripada kemasukan pelancong ataupun pelawat yang membawa risiko kepada COVID-19 juga menjadi highlight ataupun keunikan beliau. Kalau kita sebutkan sedikit, sebenarnya pilihan raya sepatutnya diadakan tahun lepas September 2019 tetapi telah pun ditunda dan ditangguh kerana pandemik COVID-19. Jadi ini mungkin antara orang kata usaha yang bagus kerana diletakkan dahulu prioritinya adalah keselamatan rakyat sebelum diadakan pilihan raya umum tersebut. Okey, itu dia berita luar negara sebagai inspirasi untuk anda. Muda wibawa orang kena pandang. Bukanlah tentang faktor usia tetapi wibawa apa yang dipersembahkan untuk dinilai. Kadang kita tak perlu perjelaskan, tak perlu kita war-warkan apa kelebihan kita, tapi orang melihat bukti kerja yang telah pun kita lakukan. Ya, bukan itu saja, pemimpin wanita juga yang saya ingin rancakkan lagi. Dan bukan itu saja, kita ingin kongsikan juga antara tinjauan kita difahamkan juga berkenaan dengan air laut pasang besar semalam antara yang cukup tinggi kita lihat sepanjang 20 tahun lepas, Fetri. Okey. Dan setakat semalam direkodkan catatan bacaan ketinggian paras air laut 5.8 meter. Banyak limpahan air di kawasan penempatan berhampiran pantai antara daerahnya Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan juga Sepang. Dan kita melihat antara gambaran visual di sini, ini mungkin dilihat antara seperti seakan-akan acara tahunan bagi penduduk-penduduk di situ. Tapi kita khawatir kita melihat bacaan meter air yang cukup tinggi pada tahun ini dan kita mungkin nak ambil peluang ini untuk memberikan satu peringatan bagi
semua. Walaupun ini adalah dikatakan seperti acara tahunan, tetapi keselamatan anak-anak kita, keluarga kita perlu dijaga juga. Bukan kita biarkan saja kerana kita melihat seperti orang kata taman tema air. Ya betul, sebab ada bahaya dan risikonya walaupun dah biasa, tetapi hati-hati dengan apa yang disebutkan tadi. Kemungkinan di tempat kita nampak tu memang sebab air macam tu kan, warna macam tu, apa di dasarnya. Betul. Pastikan pakai kasut yang sesuai, sebab macam-macam makhluk boleh ada di situ. Ular, yang tadi saya sebutkan, bahaya kencing tikus, yang mungkin memberikan impak kesihatan pada kita semua. Okay. Dan saban hari kita melihat situasi seperti ini kan, Fazli, ada apa nak komen? Ya, sebab saya pun berada di bahagian Selangor ini dan alhamdulillah macam saya tak terkesanlah disebabkan fenomena tersebut. Tetapi rakan-rakan saya pun turut juga terkesan tentang perkara ini, dan seperti mana yang Sofia katakan tadi, ianya juga merupakan acara tahunan, ya. Tetapi apa yang digambarkan kebelakangan ini, ya, air pasang itu sebenarnya untuk tahun ini lebih buruk berbanding yang tahun-tahun yang sudah. Ya, dan di mana yang dikatakan juga selepas hampir 20 tahun paras ketinggian air itu telah pun melebihi paras atas peha. Jadi ianya satu perkara ataupun membimbangkan juga, dan peringatan juga kepada anda supaya perkara ini tidak diambil mudah setengah pihak, bahawa macam kanak-kanak di mana Sofia katakan tadi juga, mereka mengambil enteng tentang perkara-perkara keselamatan, faktor keselamatan ini. Sebab apa? Sebab perkara ini belum lagi berlaku, ya, kejadian lemas dan sebagainya. Dan andai kata kalau perkara ini dah berlaku, barulah mereka rasa macam terkesan dan sebagainya. Dan saya rasa pihak MKN dan juga pihak daripada kerajaan Negeri Selangor juga telah pun mengambil peringatan. Dan alhamdulillah juga bahawa berlakunya air pasang besar ini berlaku, tetapi tidak ada lagi mereka-mereka yang telah pun ditempatkan di pusat-pusat pembinaan, dan semuanya berada dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Berdasarkan jangkaan sepatutnya berakhir hari inilah 19 Oktober, tetapi jangan kita leka, ambil saja langkah-langkah yang sepatutnya untuk selamat kita, anak-anak kita, kerana kita tidak boleh menjangka ini adalah berkenaan dengan musim, dengan cuaca kan. Jadi tolonglah berjaga-jaga sekiranya kawasan anda adalah kawasan yang mempunyai risiko tinggi didatangi dengan paras air yang cukup tinggi ini. Ya. Okey, banyak kita kongsikan hari ini, dan kita juga akan meninjau hari ini bagaimana seandainya seorang telah pun disahkan positif, telah sembuh COVID-19, adakah kemungkinan dia dapat virus itu semula, ataupun automatik akan ada autoimmune, ada antibody yang telah pun dirangsang, ataupun bagaimana banyak mungkin mitos sebab ini perkara yang baru. Dan bagaimanakah persediaan kita, sebab tiba-tiba bila dah sembuh tu memang sembuh betul ke, ataupun tetap terdapat risiko yang berikutnya. Nanti akan diperincikan oleh pakar yang akan membincangkan secara mendalam. Selain itu juga kita nanti akan fokus kepada bekalan darah, ya. Betul. Betul, dengan kesiapsiagaan kita untuk mengetahui apakah risiko sebenarnya adalah juga antara mengetahui angka-angka setiap hari. Jangan kita leka. Kerana semalam dicatatkan antara juga diteruskan lagi angka jangkitan baru tertinggi, 871 kes jangkitan dilaporkan di Malaysia, dan kali ke-6 angka kes harian tertinggi dicatatkan dalam tempoh 17 hari sejak 2 Oktober lalu. Negeri Sabah terus mencatatkan bilangan tertinggi membabitkan 702 kes. Tetapi apa yang kita ingin kongsikan juga, antara berita baik, 701 kes sembuh adalah nombor yang tertinggi setakat ini sejak bermulanya ataupun datangnya pandemik COVID-19 di negara kita. 701 kes sembuh adalah angka yang boleh diraikan. Yang begitu baik lagi, kita melihat kesembuhan yang cukup baik. Ya, dan kita sedari bahawa jangkitan kali ini sangat mencabar gelombang ketiga sebab ia melibatkan keberjangkitan virus yang tinggi. Betul. Berbeza dengan pada peringkat awal. Jadi kita bimbang juga bagaimanakah perubahan mutasi pada virus berkenaan. Sebab banyak strain, ya. Di Faham dulu pun dah ada 30. Betul. Bila ini banyak pendekatan saintifik yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, sebab ia adalah krisis global antara yang terburuk dalam sejarah peradaban moden. Jadi ini kes di Lembah Kelang, banyak kluster baru dicatatkan, dan ini kita sebutkan tadi, kes kematian 187 dengan kira-kira ataupun 0.91% setakat 18 Oktober 2020. Kita melihat angka yang cukup tinggi kerana saringan secara besar-besaran di lapangan sedang dilakukan ataupun giat dilakukan di Sabah ketika ini untuk memastikan kita mampu mengenal pasti mereka yang terjangkiti. Jadi apapun, kita ingin wabarkan juga 4 kluster baru telah pun dikesan semalam, di antaranya kluster Bah Layangan di Labuan Rembau Negeri Sembilan, dan kluster Alma di Pulau Pinang, kluster Auto di Seremban Negeri Sembilan, dan juga kluster Penjara Kepayan di Kota Kinabalu, Sabah. Kita melihat antara angka yang tinggi, tetapi majoritinya sama ada bukan majoriti, tetapi ada juga angka-angka yang jangkitan di penjara.
Jadi itu menunjukkan ia masih terkawal. Bukan itu saja, kita faham pihak penjara Malaysia juga mengambil segala langkah yang perlu, SOP dan sebagainya untuk memastikan segala saringan dijalankan sebaik mungkin untuk memastikan dapat dibendung jangkitan tersebut di dalam penjara tersebut. Itu dia. Dan di Kuching contohnya ada 4 kanak-kanak mangsa terbaru yang berusia antara 7 hingga 13 tahun. Jadi kita lihat ini tentang profil kes kematian yang dilaporkan semalam. Dan juga diberikan maklumat tentang penularan baru. Kes tertinggi pastinya di Sabah, 702 kes. Melibatkan penjara Kepayan, 8 dari kluster sedia ada dan 572 daripada saringan yang dilakukan, kaji lapangan ataupun saringan lapangan yang besar-besaran dilakukan. Dan di Selangor, kluster auto, kluster baru, 30 daripada kluster yang sedia ada, 35 daripada saringan COVID-19, 2 import dari India, 2 import dari Nepal dan juga 1 import dari Singapura. Dan itulah apanya sekarang ini rakyat Malaysia setiap petang menantikan pengumuman langsung daripada DJ Hisham untuk kita melihat apa yang berlaku. Sebab bila wujud satu kluster baru, semua orang akan bimbang. Tentunya. Tapi kita harapkan semuanya dapat dikawal sebaik mungkin. Dan memanglah kita masih di negeri berkenaan KL, Selangor, Putrajaya. Kita masih dalam tempoh PKPB bersyarat dipastikan pada tahap yang maksimum dari segi pematuhan pada SOP. Betul. Dan kita doakanlah semoga ini akan berlalu dengan segera sebab ia memberi impak kepada pekerjaan, emosi, psikologi, hubungan sama manusia. Ya, sebab pernah juga dikatakan oleh pakar, bila mana tidak ada program yang melibatkan sosial, ia juga menghakis dari segi perhubungan manusia. Bila tidak sama, walaupun kita boleh berhubung secara maya, tetapi tanpa adanya face to face interaction itu memang interaksi itu memang akan menghakis. Seolah kita kekurangan kekosongan di situ kan. Betul. Jadi antara langkah yang perlu kita doakan secara panjangnya adalah untuk kita jumpa sebenarnya antara vaksin yang boleh membantu kita, dan disebutkan oleh Fetri tadi, antara yang kita akan kongsikan adalah imunisasi bekas pesakit COVID-19. Adakah ini akan membantu untuk mencari jalan penyelesaian kita? Di negara Australia, kerajaannya telah pun melihat ataupun menyaring semula mereka yang pernah dijangkiti untuk mendapatkan darah mereka, memahami bagaimana COVID-19 itu terkena pada mereka. Kerana kita faham ada yang mempunyai simptom, ada yang tak mempunyai simptom. Jadi kita melihat kerajaan Australia itu untuk melihat simulasi kesemua angka ataupun data statistik mereka, dan harapan kita nak menjumpai apakah formula untuk mendapatkan vaksin COVID-19 itu. Ya, masih di peringkat R&D yang begitu kritikal sebab saban tahun ataupun saban hari yang terbunuh di seluruh dunia meningkat. Dan kita melepasi jumlah angka yang sangat menakutkan. Baik, kita akan berehat seketika. Nanti kita banyak akan bincang secara ilmiah dan saintifik untuk ilmu anda. Berehat seketika, kembali selepas ini. Dan tadi awak dah tunjukkan kopi kan? Ada makanan depan meja tu? Apa dia? Ada makanan ke depan meja tu? Tadi tunjuk minuman. Dah makan, dah habis dah. Dah tak ada dah, habis dah. Makan seorang-seorang ya Fazli. Okey, Fazli, saya dan juga Fetri akan kembali bersama anda. Jangan ke mana, teruskan menonton Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi.
Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Terdapat 4 kumpulan darah manusia iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Darah manusia dikelaskan mengikut antigen. Ia bermaksud darah A mempunyai antigen A, darah B mempunyai antigen B, darah AB mempunyai antigen A dan antigen B, manakala darah O tidak mempunyai antigen. Antigen ini wujud pada sel darah merah dan berfungsi merangsang penghasilan antibodi dalam badan manusia. Adalah sangat penting untuk mengenal pasti kumpulan darah dalam tubuh. Ini kerana sewaktu proses pendermaan atau transfusi darah, individu penerima dari kumpulan jenis darah tertentu hanya boleh mendapatkan darah penderma kumpulan darah tertentu sahaja. Kelompok individu yang mempunyai darah jenis AB digelar penerima universal kerana boleh menerima semua jenis darah. Namun mereka hanya boleh menderma kepada kalangan yang mempunyai jenis darah yang sama. Pemilik darah jenis O pula digelar penderma universal kerana boleh menderma kepada semua jenis darah, namun hanya boleh menerima darah jenis O sahaja. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada Mac tahun ini, stok bekalan darah di Pusat Darah Negara dan tabung darah didapati berkurang sebanyak 40% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dianggarkan 2,000 beg darah diperlukan setiap hari bagi merawat pesakit dan kadar penurunan kutipan darah itu suatu yang amat membimbangkan. Baru-baru ini, Pusat Darah Negara sekali lagi menggesa orang ramai untuk tampil menderma darah, terutamanya mereka yang tergolong dalam kumpulan darah B bagi meningkatkan stok darah berkenaan. Kepada yang ingin menjalankan tanggungjawab sosial ini, anda dialu-alukan untuk berbuat demikian di pusat menderma darah seperti berikut. Itu tadi sedikit pencerahan di mana dan pusat untuk anda menderma darah dan sebagainya. Memang sudah tentu ada kerisauan tersebut dan kita ingin tahu sebenarnya adakah sebenarnya selamat untuk menderma darah ketika musim pandemik ini. Dan kita akan merungkai sebenarnya persoalan anda bersama dengan seorang pakar, sudah tentunya Dr. Nur Yati Abdul Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik. Doktor, kita bukan saya saja, kita juga bersama dengan rakan tugas kita, Fazli Fuad juga akan bertanyakan soalan. Dan Fazli, ada di situ ya? Baik. Nanti saya akan beri soalan kepada Dr. Lah nanti. Baik. Doktor, kita difahamkan sebenarnya antara persoalan yang cukup besar ditanyakan oleh orang ramai bagi mereka yang biasa derma darah, yang tak biasa derma darah, yang nak menderma. Persoalannya, adakah ini tempoh yang selamat untuk kita melakukan kegiatan yang cukup murni ini, itu menderma darah ketika musim pandemik COVID-19, Doktor? Terima kasih Sofia dan juga terima kasih kepada TV3 kerana memberi peluang kepada kami untuk bersiaran pada hari ini. Dan saya rasakan soalan tersebut memang sangat tepat pada masanya. Ya. Kita faham kegusaran masyarakat untuk tampil menderma darah, dan di Pusat Darah Negara sendiri dan tabung-tabung darah di seluruh negara, kami mengambil langkah-langkah ya untuk pencegahan, melakukan SOP yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan bagi meminimalkan risiko untuk penularan COVID-19 semasa pendermaan. Jadi bila ditanya sama ada selamat,
saya berpendapat sekiranya kita bukan sahaja Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah, tetapi malahan pendema darah itu sendiri mengambil langkah-langkah keselamatan tersebut, kita boleh mengurangkan risiko. Dan alhamdulillah sehingga ini masih belum lagi terdapat laporan di seluruh negara ataupun di dunia di mana seseorang itu mendapat jangkitan semasa mendema darah. Baik, itu antara yang boleh menarik nafas lega lah setakat ini. Tiada lagi dan insya-Allah tak ada, kita faham, kerana orang kata jangkitan COVID-19 itu tidak melalui pemindahan darah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Baik, Fazli. Ya, itu yang menjadi risauan sebenarnya, sebab saya pun saya tanya juga, sebab anda kata kalau saya ini salah seorang daripada pendema darah, kita nak tahulah jaminan kan sama ada yang pendema darah itu darahnya itu adakah darah yang sesuai dan penerima darah itu ataupun bagaimana kan. Jadi doktor telah berkongsikan tadi, dan saya percaya banyak kesangan sebenarnya yang berlaku sekarang ini. Contohnya bagi pendema darah di kawasan PKPP diperketatkan, agak susah untuk mereka nak keluar dan sebagainya. Dan saya percaya juga bagi Pusat Darah Negara pun saya rasa ada cabaran-cabaran yang ada dalam kita ingin mendapatkan darah yang sesuai ataupun tabung darah ini. Saya rasa ada cabaran dari pihak Pusat Darah Negara. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, terima kasih. Mengenai mereka penderma-penderma yang berada di kawasan PKPD ataupun PKPP B seperti di Lembah Kelang ni, apa yang kami boleh bantu adalah kami menyediakan slip perjalanan ataupun pendema darah boleh membawa buku merah mereka, dan sekiranya perlu melepasi roadblock dan sebagainya, boleh menunjukkan slip perjalanan tersebut, appointment slip tu ataupun buku merah. Dan alhamdulillah sehingga kini kita mendapat satu kerjasama yang sangat baik daripada pihak berkuasa seperti polis, tentera dan juga MKN untuk membenarkan kami menjalankan pendemaan darah dan juga kempen-kempen dema darah bergerak. Masalahnya buat masa ini adalah banyak daripada penganjur-penganjur kempen dema darah kita membatalkan kempen dema darah bergerak tu. Kalau minggu lepas saya maklumkan ada lebih kurang 35 kempen dema darah dibatalkan, sehingga hari ini 80 kempen dema darah telah dibatalkan untuk Pusat Darah Negara sahaja. Tu belum lagi di tabung-tabung darah lain. Dan kita fahami kenapa pembatalan ini dilakukan oleh penganjur kita. Mungkin mereka mempunyai kekangan untuk memberi fasiliti yang luas untuk kita lakukan penjarakan sosial, ataupun mereka perlu melakukan kawalan pergerakan dan sebagainya. Tapi tanggungjawab untuk mendema darah tu masih ada. Pesakit masih memerlukan. Jadi kita masih juga membuat, maksudnya kalau sebelum ini pendema darah kita ramai yang menderma di kempen-kempen dema darah, jadi kita minta untuk pendema-pendema darah kita pergi ke tabung-tabung darah berhampiran dan mendema darah di pusat pendemaan darah statik. Seperti yang ditunjukkan tadi, kita ada 3 di bawah Pusat Darah Negara, di Jalan Tun Razak, di Puspanita di Putrajaya dan juga di Mid Valley. Di tempat lain yang boleh dilakukan pendemaan darah contohnya ialah di Universiti Malaya dan juga Hospital Ampuan Rahimah di Kelang. Jadi ada banyak sebenarnya tempat untuk mendema darah di Lembah Kelang ini, manakala mereka-mereka yang berada di luar Lembah Kelang boleh mendema di lokasi masing-masing. Dapatkan informasi di laman sesawang kami ataupun daripada Facebook kami, dan boleh hubungi tabung-tabung darah tersebut. Dan itu cabarannya adalah untuk kita memastikan kita dapat memenuhi keperluan pesakit yang perlu mendapatkan darah sebagai salah satu daripada rawatan mereka. Itu cabaran paling besar, di samping kita memastikan kita mematuhi arahan-arahan untuk memastikan kita boleh membendung penularan COVID-19 semasa pendemaan. Tentunya bila Dr. Nur Yati menyebutkan segala langkah yang diambil, pastinya telah pun dikuatkuasakan untuk memastikan keselamatan mereka yang datang dan hadir untuk mendema darah dan sebagainya. Bagi kita yang kita khawatir bukan sahaja keselamatan kita, tapi keselamatan darah kita untuk diberikan kepada pesakit. Bagi mereka yang tak tahu sebenarnya bagaimana kesihatan kita memain peranan dalam
kesihatan darah kita yang diberikan ataupun yang didermakan? Ya, prinsip yang kami ambil di Pusat Darah Negara dan di tabung-tabung darah lain adalah kita perlu menjaga keselamatan penerima darah. Betul. Maksudnya darah itu perlu selamat dan kita juga perlu menjaga keselamatan dan kesejahteraan penderma darah kita. Jadi dua-dua ni sama penting untuk kita pastikan. Maksudnya untuk seseorang itu datang menderma, kita mengadakan beberapa kriteria. Okey. Yang paling penting adalah mereka perlu sihat pada hari tersebut. Tidak ada orang kata gejala seperti batuk, sesema, demam. Tak perlu disaring untuk COVID-19? Tak. Lagi satu, mereka juga perlu memastikan tidak mempunyai risiko. Baik. Contohnya tidak berada di dalam satu rumah dengan mereka yang under investigation ke ataupun positif COVID. Jadi mereka-mereka ni kita minta tangguhkan dahulu. Bagi mereka yang memenuhi kriteria tu dan kriteria-kriteria yang lain, mereka sahaja dibenarkan untuk datang menderma darah dan penderma-penderma juga diminta untuk mematuhi SOP yang saya nyatakan tadi, termasuklah memakai mask, pelitup muka dan mengamalkan hand hygiene sepanjang proses tersebut. Sepanjang proses. Ya. Baik. Dan apa yang kita lakukan, kita tidak menyaring menggunakan ujian ya untuk penderma darah kita bagi COVID-19 ya, tapi kita lakukan ujian saringan suhu. Kita tanyakan, kita minta penderma darah kita untuk mengisi borang deklarasi COVID-19. Baik. Yang mana ada soalan-soalan yang kita tanyakan dan kemudiannya mereka akan melalui proses pendaftaran, kemudiannya kaunseling oleh petugas kesihatan sebelum mereka boleh menderma darah. Baik, Doktor. Fazli? Okey, baik Doktor. Saya percaya ramai di antara kita, bukan sahaja dekat Malaysia, malahan serata dunia sekarang ini nanti-nantikan vaksin ya, yang boleh merawat COVID-19 ini. Dan bercerita berkenaan dengan darah, dan saya difahamkan juga bahawa berdasarkan kajian plasma darah yang telah pun didermakan daripada bekas pesakit COVID-19, berdasarkan kajian juga mampu untuk merawat pesakit COVID-19 ini. Sebab difahamkan juga pada tempoh hari ataupun ketika fasa virus Ebola yang berlaku di Afrika Barat tempoh hari juga mereka menggunakan plasma darah ini untuk merawat penyakit tersebut. Bagaimana Doktor melihat tentang pendermaan plasma darah daripada bekas pesakit COVID-19 ini? Ya, penderma yang pesakit yang telah sembuh sepenuhnya ya dan mendermakan darah mereka mempunyai antibody, iaitu satu bahan yang untuk melawan virus COVID-19 lah ya. Dan terapi seperti ini sebenarnya memang dah lama digunakan seperti yang Fazli nyatakan tadi semasa Ebola dan juga banyak lagi kes-kes sebelum ni ya. Tetapi buat masa ni masih lagi kita masih lagi proses ini di peringkat kajian. Maksudnya kita perlu melihat kepada keberkesanan dan keselamatan penggunaan plasma daripada mereka yang telah sembuh. Di Pusat Darah Negara sendiri, kami juga telah mendapatkan beberapa pesakit yang telah sembuh dan kita adakan kerjasama dengan pakar perubatan penyakit berjangkit ya, di Hospital Sungai Buloh untuk mengenal pasti siapakah pesakit-pesakit yang telah sembuh dan memenuhi kriteria untuk menderma darah dan mereka sahaja yang kita panggil untuk melakukan pendermaan darah dan kita telah mendapatkan beberapa jumlah beg untuk kegunaan pesakit. Dan kita juga fahami ada di beberapa tempat juga telah digunakan plasma ini dan kita perlu melihat kepada efikasi ataupun keberkesanan tersebut. Dan perkara ini dilakukan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia juga ya. Baik, Doktor, kita bercakap mengenai ialah kita antara prioriti untuk mencari vaksin ataupun jalan penyelesaian untuk kelangsungan kita menentang COVID-19 ini. Tapi kita ingin tahu juga antara mungkin bekalan darah pada ketika ini di negara kita. Walaupun dalam COVID-19 kita tahu memang tak cukup atau tak ramai orang yang keluar untuk menderma darah. Tapi kita melihat peningkatan kes 5 hingga 10% kes kemalangan sebagainya. Jadi sebenarnya pada ketika ini walaupun
hanya 60% sahaja yang keluar untuk mendemam darah, adakah itu angka yang cukup atau kita perlu lagi usaha dari orang ramai, doktor? Kita memang perlukan usaha daripada orang ramai kerana darah ini diperlukan setiap hari. Kita memerlukan seperti statistik yang dikongsikan sebentar tadi, kita perlukan 2,000 beg darah. 2,000 beg darah? Sehari di seluruh Malaysia, manakala di Lembah Kelang sahaja kita memerlukan 500 hingga 600 beg sehari untuk kegunaan pesakit. Ya. Memang ada pesakit yang kita boleh jangkakan keperluan mereka. Contohnya pesakit yang mempunyai penyakit thalassemia, iaitu masalah pada sel darah merah sendiri. Baik. Dan mereka memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Ya, contohnya, dan negara kita mempunyai bilangan pesakit yang agak tinggi untuk penyakit tersebut. Terdapat juga pesakit-pesakit lain, contohnya pesakit yang mengalami kanser ataupun penyakit kanser darah seperti leukemia. Mereka masih perlu orang kata bertarung dengan kanser tersebut, mengambil ubat kemoterapi dan sebagainya, dan ubat-ubatan ini juga menyebabkan sum-sum tulang tidak boleh berfungsi seperti biasa. Tidak boleh menghasilkan darah. Jadi kita perlu bantu mereka dalam mereka melawan penyakit-penyakit ini. Jadi itu adalah mereka yang kita boleh jangka keperluannya. Kita juga mempunyai kumpulan pesakit yang kita tidak boleh jangka. Betul. Mangsa kemalangan ataupun ibu-ibu yang mengalami satu keadaan yang kita panggil postpartum hemorrhage, yang mana selepas mereka bersalin mendapat pendarahan. Dan pendarahan ibu bersalin ini, kalau dia terjadi, jumlah darah yang hilang tu agak tinggi. Jadi kita perlu mengadakan bekalan darah pada ketika mereka memerlukan. Jadi dengan yang demikian kita lihat kita dah dapat pengalaman sebelum ini yang mana kita kekurangan dalam 30 hingga 40% daripada biasa. Jadi untuk PKPB kali ini kita telah mewar-warkan daripada peringkat awal, dan pada masa itu pun stok bekalan darah kita agak rendah. Ya. Dan alhamdulillah kami sangat-sangat terharu di atas usaha yang ditunjukkan oleh pendema-pendema kita maupun pendema sedia ada ataupun pendema baru yang tampil untuk membantu. Dan saya berpendapat kerana kita tak tahu bagaimana perjalanan COVID ini, ya, dan kita perlu lakukan sama-sama daripada pihak Pusat Darah Negara dan juga pihak pendema untuk sama-sama mengamalkan SOP-SOP yang kita nyatakan tadi, penjarakan sosial, masking dan sebagainya, sebab kita tahu langkah-langkah yang kita ambil itu boleh membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi masih lagi ada benda yang kita boleh buat untuk jaga diri kita, jaga keluarga kita dan jaga orang-orang di sebelah kita. Ini perjuangan yang dikatakan berantai. Seorang yang lakukan, ramai lagi yang akan terselamat. Baik, Fazli? Fazli? Rasanya ada masalah connection di situ. Okey. Dah okey ke? Okey, dah okey dah. Dah boleh dah. Okey, baik. Okey, teruskan. Tahu bahawa sekarang ini kalau kita belum negara kita dilanda penyidik COVID-19, juga di antara kita yang tidak mahu pergi berdemam darah sebab mereka takut dengan pelbagai benda, pelbagai stigma yang mungkin mereka boleh gambarkan. Tetapi dalam fasa pandemik COVID-19 ini, ada yang tidak mahu berdemam darah sebab ada juga yang mengatakan bahawa dengan pendemaan darah ini boleh terjangkiti COVID-19 ini. Jadi untuk waktu ini, sekarang ini, sebagai penerangan pencerahannya, doktor boleh kongsikan adakah virus COVID-19 ini boleh kita terjangkiti melalui darah itu sendiri, doktor? Ya, COVID-19 merupakan satu virus yang menyerang sistem pernafasan, dan ianya tidak tersebar di dalam darah, dan sehingga kini di seluruh dunia kita lihat tidak ada lagi laporan yang mana-mana pesakit mendapat COVID-19 melalui pemindahan darah ataupun daripada pendemaan darah buat masa inilah. Dan kita yakin virus tersebut memang tak disebar melalui darah, dan dalam kita melakukan pendemaan darah juga sebelum ini kita mempunyai SOP yang tertentu. Ini adalah kerana produk darah ini merupakan satu produk terapeutik
Jadi kita perlu mematuhi standard-standard yang tertentu dan kita memang ada SOP sebelum ini. Jadi apabila terjadinya COVID-19, kita menambah baik SOP kita untuk menyesuaikan dengan keadaan virus ini, sebab kita tahu dia boleh tersebar melalui pernafasan, melalui cecair, titisan cecair. Jadi itu yang pentingnya kita memakai mask. Itu pentingnya kita melakukan hand hygiene dan melakukan penjarakan sosial dan melakukan disinfection. Dan kita juga di Pusat Darah Negara, kita juga saring petugas-petugas untuk memastikan mereka berada pada kesihatan yang optimal untuk mereka menjalankan tugas. Dan masalahnya ialah COVID-19 ini memang berada di dalam komuniti. Kan, itu yang kita bimbang, kita faham. Antara itulah sebabnya penganjur kempen derma darah kita membatalkan banyak kempen-kempen derma darah, tetapi keperluan itu ada dan bagaimana kalau boleh kita bantu pesakit yang memerlukan. Dan antara lain yang kami buat ialah kami akan memanjangkan waktu operasi untuk memudahkan penderma. Contohnya mungkin waktu pagi bekerja seperti biasa, kami beroperasi contohnya di Jalan Tun Razak sehingga pukul 8 malam. Jadi selepas penderma darah habis bekerja mungkin boleh datang, ataupun di hujung minggu pun boleh menderma darah. Baik, secara ringkasnya kita paparkan di kaca TV anda, ini pusat pendermaan darah statik yang anda boleh pergi dan kunjungi untuk memastikan anda juga menyampaikan tanggungjawab anda untuk memastikan bekalan darah negara kita mencukupi. Seperti disebutkan oleh Dr. Noryati tadi, inilah satu tanggungjawab kita bersama untuk memastikan kita semua mempunyai bekalan darah yang cukup untuk hari-hari yang tidak menentu bagi mereka yang memerlukan darah secara konsistennya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Noryati kerana sudi meluangkan masa hari ini, Pengarah Pusat Darah Negara, kerana memberikan kita antara pencerahan yang terkini berkenaan dengan bekalan darah di negara kita. Fazli? Ya, betul. Sebenarnya boleh kita gambarkan kat sini, sebenarnya andai kata kalau kita ini tidak mempunyai kewangan, tidak mempunyai duit yang lebih untuk kita menderma, apa kata kita gunakan kurniaan Allah SWT ini, darah ini sebenarnya dikongsikan bersama dengan mereka yang lain. Ya. Dan perlu diingatkan, Sofia pun dah ingatkan, ya, satu pek darah mampu untuk menyelamatkan 3 nyawa manusia. Itu yang kita harus ingat. Ingat tu. Terima kasih mengingatkan, Fazli. Terima kasih sekali. Ucapkan Dr. Noryati, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, kita akan berbincang berkenaan imunisasi bekas pesakit COVID-19. Segalanya di Malaysia hari ini. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat 2 kaedah pengesanan kes COVID-19. Pertama, pengesanan kes secara pasif, PCD, iaitu pesakit hadir sendiri ke fasiliti kesihatan untuk menjalankan saringan. Dan kedua, pengesanan kes secara aktif, ACD, iaitu anggota kesihatan mengesan kes di lapangan. Pengesanan kes secara aktif merupakan aktiviti kesihatan awam yang penting bertujuan membendung dan menghentikan penularan penyakit COVID-19 dalam komuniti. Setelah menerima notifikasi kes positif, Bilik Gerakan COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah akan mengaktifkan Risk Assessment Team, RAT. RAT akan menghubungi pesakit di hospital melalui telefon bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kontak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Selepas dari itu, pasukan RAT juga menghubungi pakar atau pegawai perubatan yang merawat pesakit tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kontak rapat adalah orang yang tinggal dalam rumah bersama kes COVID-19, orang yang bekerja bersama kes COVID-19, orang yang membuat perjalanan bersama kes COVID-19. Semua kontak rapat akan dihubungi oleh pasukan RRT, Rapid Response Team, bagi mendapatkan status kesihatan. Kontak yang bergejala akan dirujuk di bawah pengurusan hospital untuk rawatan lanjut. Manakala, kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Sekiranya kontak tidak dapat dihubungi, pasukan RRT akan turun ke lapangan mencari kontak tersebut bagi tujuan yang sama. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital. Manakala,
Kontak yang disahkan negatif akan dikuarantin di rumah berdasarkan Perintah Akta 342. Kontak akan diberikan borang Home Assessment Tool untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri. Pihak pejabat kesihatan daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam kuarantin, jika bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Pengesanan kes aktif juga dijalankan secara bersasar dan besar-besaran di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) untuk mengesan dan menyaring semua penghuni yang berada di dalam kawasan tersebut. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan dimaklumkan dan dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulan khas. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah negatif, kontak tersebut akan meneruskan kuarantin di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari. Akhir sekali, kontak rapat tersebut akan diuji buat kali kedua pada hari ke-13 dan akan diberikan arahan pembebasan pada hari ke-14 jika keputusannya negatif. Kembali kita di Besyai dan secara ilmiah kita akan berkongsi hari ini dalam bahasa yang mudahnya bagaimana kalau seorang itu telah pun dijangkiti COVID-19 kemudian sembuh, apakah terdapat kebarangkalian untuk dijangkiti semula dan apakah impak kepada antibodi dan imunisasinya. Itu yang kita bincangkan bersama dengan dua orang doktor. Dr. Rafiza Syahrudin, Ketua Pusat Pendidikan Kesihatan Alam Sekitar dan Pakar Perunding Kesihatan Awam Kementerian Kesihatan Malaysia, dan seorang lagi Dr. Masita Arif, Ketua Pusat Pendidikan Alergi dan Imunologi dan Pakar Perunding Patologi, Mikrobiologi dan Imunologi KKM. Mereka telah pun bersiap sedia untuk memberikan hujahan dan penjelasan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk doktor berdua. Terima kasih kerana menjemput kami ke sesi MHI pagi ini. Baik, saya nak mulakan dengan soalan yang pertama tentang kepentingan ataupun tujuan dan usaha kita terkini. Setakat mana progresnya tentang penyelidikan tidak balas antibodi, neutralisasi dalam kalangan bekas pesakit COVID-19. Silakan doktor. Okey, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui tindak balas antibodi neutralisasi dalam kalangan bekas pesakit COVID-19 untuk jangka masa yang agak panjang iaitu sehingga 18 bulan. Antibodi neutralisasi ini penting untuk menghalang jangkitan semula virus yang menyebabkan COVID-19. Ya. Jadi bagaimana dengan jumlah ataupun sampel kajian ataupun jumlah individu yang telah pun dinilai dan doktor, macam mana? Setakat ini kami memerlukan seramai 275 responden untuk kajian ini dan kami telah berjaya menghubungi dalam 19%. Baik. Dan soalan yang begitu ramai ingin tahu, mungkin dapat Dr. Masita jelaskan tentang individu yang telah pun dijangkiti COVID-19. Memang disahkan positif, kemudian disahkan sembuh, discharge. Jadi, apa kebarangkalian untuk dijangkiti semula itu? Silakan doktor. Terima kasih. Tentang untuk menjawab soalan kebarangkalian jangkitan semula ni, izinkan saya untuk menerangkan dari segi cara bagaimana antibodi dihasilkan di dalam tubuh badan kita. Baik. Mungkin kita boleh lihat kepada carta yang graf yang ingin saya kongsikan bersama semua penonton TV3. Kalau kita lihat apabila kita dijangkiti kuman, pada peringkat beberapa hari yang pertama, sistem pertahanan tubuh badan kita yang awal akan cuba menghalang virus tersebut dari segi terus menjangkiti, di mana proses seperti penelanan background virus tersebut akan berlaku dan hasil tindak balas proses penelanan tersebut ataupun fagositosis tersebut akan menghasilkan tindak balas kimia yang merangsang sel pertahanan tubuh badan yang lain seperti sel darah putih B lymphocyte. B lymphocyte ini boleh menghasilkan sel plasma. Dia akan berubah kepada sel plasma dan sel plasma ini boleh menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut. Jadi antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut akan melekat kepada virus tersebut dan meneutralisasikan virus tersebut dari segi menyah aktifkan virus dan menyah toksinkan dia virus tersebut daripada terus merebak di dalam tubuh badan manusia. Jadi kalau kita lihat antibodi neutralisasi ini hanya bermula pada hari ke-5 dan ke atas. Dan apabila
berapa lama antibody ini boleh bertahan di dalam tubuh badan. Yang ini yang kita ingin kaji sebenarnya, berapa lama antibody neutralisasi ini boleh berada di dalam tubuh badan kita. Sebab itu kajian ini penting untuk mengetahui berapa lama paras antibody ini di dalam badan. Untuk pengetahuan semua, kita masih ada lagi sel lymphocyte B yang meningatan terhadap virus tersebut. Sekiranya kita ada yang sama, virus yang sama, antibody kita terus boleh ingat virus tersebut dan terus bertindak balas dengan lebih cepat dibandingkan kali pertama. Jadi kebaran kalian untuk mencapai jangkitan semula itu adalah rendah dengan syarat antibody kita efisien lah, berfungsi seperti biasa. Ataupun jadi bergantung juga pada jenis virus itu. Mungkin ada yang kuat, ada yang lemah. Macam mana, doktor? Dari segi badan kita ni dia bijak, dia boleh kenal spesifik virus tersebut. Cuma masalahnya adalah sekiranya sistem pertahanan tubuh badan kita ni mula menurun. Seperti sekiranya seseorang itu meningkat usia, waktu emas, ataupun kanak-kanak masih belum lagi matang sistem pertahanan badan, ataupun mereka yang mempunyai sistem imuniti ataupun pertahanan badan yang rendah disebabkan penyakit kanser. Jadi mereka ini mungkin susah untuk melawan kuman tersebut dan boleh mendapat jangkitan semula. Selain daripada itu adalah sekiranya kuman virus tersebut berubah ciri-cirinya, berlaku mutasi. Jadi badan kita dah tak kenal lagi dah ciri-ciri spesifik yang ada pada virus tersebut. So, nak kata virus yang sama, ciri yang sama, badan kita boleh kenal. Tapi kalau virus yang sama, ciri dia dah berubah, mutasi dan sebagainya, kita boleh dapat jangkitan semula lah. Oh, itu dia. Mutasi lah menjadi faktor yang paling penting ya, sebab ia mungkin berubah terlalu pantas. Dari segi antibody, adakah terdapat kemerosotan antibody secara amnya dalam tinjauan rambang? Mungkin kajian rambang, doktor, silakan. Jadi setiap individu ni kemerosotan antibody ni berbeza-beza lah. Tidak semestinya dalam jangka masa tertentu antibody kita akan menurun. Ianya bergantung again kepada kita punya faktor imunisasi badan kita lah, sama ada faktor pertahanan badan kita ni adakah normal ataupun masih pertahanan itu menurun disebabkan faktor yang saya nyatakan sebelum ni lah, iaitu faktor usia, penyakit kanser dan sebagainya. Jadi itu yang saya boleh jelaskan. Mungkin dapat Dr. Rafiza sambung lagi penjelasan seterusnya. Balik semula boleh dengar balik soalan dia. Oh, itulah tadi berbincang tentang kemerosotan antibody dan kemerosotan kesihatan secara umumnya. Jadi apa yang perlu dilakukan seandainya dah disahkan memang dana negatif, tetapi selepas itu berlaku mungkin antibody yang menurun ataupun kesihatan yang tidak begitu baik, doktor, apa yang perlu dilakukan oleh pesakit? Buat masa sekarang kami masih lagi belum menjalankan analisa makmal ke atas darah-darah yang kami kumpul. Jadi kami selepas menjalankan ujian itu baru kami dapat memberi maklumat lanjut. Okey. Jadi sekarang ini bagaimana dengan kerjasama daripada bekas pesakit untuk tampil memberikan kerjasama mereka untuk kajian ini, doktor? Okey, pihak kami telah mendapat pihak bekas pesakit COVID-19 telah menghubungi kami dengan melalui panggilan telefon dan juga email untuk menawarkan diri, untuk melibatkan diri dalam kajian ini. Sambutan mereka sangat baik. Panggilan telefon tu berderu-deru tanpa berhenti. Jadi kami amat menghargai kerjasama yang diberikan dan diharap hasil kajian ini akan dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. So selepas Tan Sri Dr. Nur Hisham tweet dalam FB beliau, kami dapat memang panggilan yang bertalu-talu dan email yang bertalu-talu. Cuma mungkin kami lambat menjawab email, kami mohon maaf. Tapi kami harap ramai pesakit akan terus memberi kerjasama. Doktor, mungkin juga tak berkaitan dengan stigma terhadap bekas pesakit ini, yang mana selepas mereka disahkan negatif, orang masih lagi takut bimbang sebab tadi faktor-faktor tadi, kemungkinan dia yang akan berulang sebagainya, doktor? Ya, betul. Memang some of them ada setengah pesakit memang mempunyai stigma tentang penyakit ini. Itu disebabkan itulah bila kami cuba hubungi pada awal kajian sebelum kami menaikkan naik
permohonan kami kepada bekas rakyat, bekas pesakit COVID untuk turut serta mereka kurang memberi kerjasama. Tetapi I think secara keseluruhan kerjasama sekarang bertambah baiklah. And I think stigma pun kurang because mereka tidak lagi at the moment kes yang dijangkiti semula agak rendahlah dilakukan di seluruh dunia. Baik, kita harapkan kejayaan kepada kajian ini demi maslahat bersama, dan terima kasih banyak untuk Dr. Rafiza Syarudin dan Dr. Masita Arif dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkongsi maklumat dan juga fakta-fakta ilmiah dan juga motivasi juga sebenarnya supaya kita tampil ke depan untuk membuat memberi kerjasama dalam aspek kajian. Moga-moga memberi manfaat kepada kajian yang mereka lakukan yang selepas ini. Okey. Ya. Okey, dan pada ini tekan berat setika, nanti banyak lagi akan kita bincangkan untuk menambahkan lagi ilmu tentang pelbagai aspek dalam kehidupan ini. Kembali selepas ini. Aku bila denganmu, dia buatku merasa diriku sempurna. Bahagia bila adanya tiap kali jumpa, seperti kulihatnya. Hari pertama bila dia kata goodbye, I'll see you later, ku rasa rasa rindu, rasa perlu, rasa maunya selalu. Gembiranya aku bilang denganmu, tak mau jauh ku darimu. Terpesonanya aku pada dirimu, senangnya ada kamu. Hello, hello, ku maumu, don't say goodbye. Dia tiba tanpa duka, hilang semua hampa. Jatuh cinta padanya, tak pernah ku sangka dia ku nantikan sekian lama. Bila dia kata goodbye, I'll see you later, ku rasa rasa rindu, rasa perlu, rasa maunya selalu. Gembiranya aku bila denganmu, tak mau jauh ku darimu. Terpesonanya aku pada dirimu, senangnya ada kamu. Hello, hello, ku maumu, don't say goodbye. Bahagia aku, bahagia bersamamu. Ku mau kamu selalu. Oh, ku jatuh cinta padamu. Ku mau kamu selalu. Hello, hello, terpesonanya aku pada dirimu. Arah kamu, ku maumu, don't say goodbye. Hello, hello. Hello. Hai Masya. Assalamualaikum. Salam, khabar? Sihat, alhamdulillah. Oh, dia lain pula ya. Dulu dengan baladang. Hari ni dia morning song. Morning song. Betul, setuju. Okey, jadi macam mana Marsha berevolusi? Itu kita pernah panggil untuk lagu Bimbang. Lagu Bimbang, betul. Kemudian dengan Velvet lagu itu. Semua tak sabar. Betul. Jadi Marsha dalam tempoh apa sekarang ni untuk mencuba segala-galanya ke macam mana? Okey, sebab Masha terlalu sinonim dengan lagu-lagu balada, and Masha sebenarnya teringin nak nyanyikan sebuah lagu yang bila tekan radio and then suddenly lagu Hello Hello berkumandang, kita rasa kita rasa macam
happy, Positive vibes, and then when you wake up in the morning, you feel that positivity punya vibe dekat diri kita. So that is kenapa Masya nak keluarkan lagu Hello Hello. Okay. Sesuai lah masa PKPP ni sebenarnya kan. Jadi betul-betul. itu ada inspirasi dia sebab kita melalui musim ni ke sebab? Sebenarnya lagu ini dirakam sebelum lagi pandemik ni. So, but I requested specifically dekat Odimok sebab Odimok adalah orang yang mencipta lagu ni. Tisha Tia adalah penulis lirik. Dan Masya cakap, Masya nak vibe, macam Masya cakap tadi lah, morning song. Masya nak benda yang mencabar diri Masya untuk benda yang baru. Sebab kita terlalu sinonim balada sajalah. Zaman awal 20-an pernah rakam lagu tak? Apa dia? Zaman dulu-dulu. Aha. Awal tahun 2000 ke. Pernah tak rakam lagu yang konsep macam ni? Ada juga. Ada kan? Ada juga. Tapi mungkin masa tu lagu tu tidaklah serancak yang ini. Yang ini rancak. Masya kena pergi kelas vokal untuk apa orang kata nak betulkan stamina tu. Sebab kita dah terlalu biasa nyanyi lagu balada. Bila nyanyi lagu rancak sebenarnya susah. Sebab kita kejar Tempo phrasing dia lari sikit. Dia macam tercungak sikit. Alhamdulillah boleh lah. Peminat cakap apa? Peminat Alhamdulillah orang suka sangat lagu ni. They didn't expect lagu macam ni dari Masya sebab masa lagu tu pasang untuk salah satu daripada drama dekat TV3, diorang macam siapa penyanyi ni? Siapa penyanyi ni? Because people tak boleh react macam tak mungkinlah Masya sebab Masya tak pernah keluar lagu-lagu macam ni. Tapi Alhamdulillah bila diorang tengok lagu ni Hello Hello is by Masya Mira macam okay, wow, lagu ni best. Something different from Masya. Kena menari juga? Okay, yang itu kita kena macam ambil kelas lain sebab Masya Banyak kelas. No, because I don't know, maybe upper body yang bawah Masya ni jenis yang tak boleh sing. So kalau tak boleh jadi Beyonce lah. Orang berbeza. Dia macam lari, dia macam Laiman lari ni. Kita nak tanya ke Abang kita yang pandai menari. Tu dia. Patutnya dia ada dekat sini sekali dance untuk Masya. Ada soalan tak? Afad? Hello. Tak miss call, jangan risau. Okey, sebenarnya saya dah dengar dah lirik lagu Masya dan Masya pun dah nyanyikan tadi. Dan saya percaya lagu ni sebenarnya betul dan sesuai untuk kita nyanyikan pada pagi Isnin ni Masya. Sebab dia mampu untuk menaikkan semangat kita. Betul. Positive vibes kan? Positive vibes kan? Dan saya rasa lagu ni memang bagus lah sebenarnya untuk hari Isnin. Alhamdulillah. Betul lah. Kita jemput Masya tepat pada harinya. Tapi itulah lagu ni walaupun Masya requested lagu yang untuk pagi-pagi kan, agak merisaukan juga sebab lagu ni range dia naik turun. So untuk dari segi technical vokal dia memang dia kena macam prepare mentally juga sebab dia morning song ni kita kena berjaga-jaga bila nyanyi pagi kan. Okey. Alhamdulillah. Jadi macam mana dengan karier lakonan? Alhamdulillah Masya masih lagi berlakon. Masya akan terlibat dalam sebuah drama bersama dengan Syukri Yahya, Ukasha Senros, Alisha Sahadan dan ramai lagi. Which is besok sebenarnya start untuk Masya. Alhamdulillah. Dari segi perubahan watak macam mana? Awak dah pernah jadi apa? Untuk watak yang ini agak baru. Baru sebab selalu Masya jadi watak-watak gila-gila. So kali hantu kan. Itu adalah watak yang sangat sinonim dengan Masya. Tapi untuk cerita ni Masya kena bertudung, hijab dan watak jahat. Selalunya bila hijab kita takkan terfikir watak jahat kan, tapi ni watak jahat. So Masya masih lagi tengah macam nak imajinasikan diri Masya sebagai watak Nurul Huda. Nama watak tu. Kontradiknya, lainnya. Dia lain. So Ni tahun ni kelainan untuk Masya lah. itulah rasanya bila dah mencecah umur 30-an macam-macam pula dapat orang kata challenge. Tapi alhamdulillah insya-Allah juga akan menjadilah. Jadi karier berkembang maju Masya? Alhamdulillah. Bagi Masya kualiti tu yang penting lah untuk Masya. Walaupun Masya mungkin tidaklah sampai piawaian yang atas sangat, tapi Masya bersyukur sebab masih lagi relevan walaupun di usia yang agak lewat jugalah 30 lah untuk selebriti. Humble Masya. Awak punya piawaian tu tinggi Masya. Okey, apa nak tanya? Kita tahu Masya ni memang berbakat. Bukan saja beliau ni boleh menyanyi, berlakon dengan cara dan sebagainya. Tapi di kesempatan ini adalah kita dah jemput Masya. Masya berasal dari Sabah.
mungkin Masya boleh kongsikan bersama dengan penonton Malaysia yang berada di Sabah, bagi tahu bahawa sekarang ini negeri Sabah merupakan antara negeri penyumbang yang terbanyak COVID-19 untuk waktu PK ini. Dan saya percaya ramai juga kawan-kawan dermara Masya yang terkesan di Sabah. Mungkin ada suatu perkara yang ingin dikongsikan bersama dengan mereka yang berada di Sabah, Masya? Okey, bagi Masya memang sebenarnya as we speak about COVID, Masya agak risau sebab my parents masih lagi dekat situ and yelah orang tua kita tak berapa sihat kan. So risau juga bila kalau let's say apa-apa terjadi pada dorang kan. Cuma bagi Masya, Masya cuma doakan agar pandemik ni akan cepat hilang dan Sabah pun makin berkurangan apa orang kata yang COVID-19 ni sebab bagi Masya sebenarnya dari diri kita juga macam mana kita nak berhentikan benda ni. Kita kena patuhi SOP apa yang ditentukan oleh kerajaan. So walaupun benda ni kita selalu dengar but that's the only way we can do kan. So kita kena kalau betul kena keluar rumah pun kita kena bila yang perlu sahaja, just remember what kerajaan telah tentukan. That's how you selalu berhubung dengan keluarga sentiasa sebab bagi Masya at this difficult time kekeluargaan tu sangat penting. Betul. Sebab my mum pun diorang jenis orang kampung tak boleh duduk rumah sangat. Diorang nak pergi ladang lah, nak pergi situ lah kan. So macam bagi Masya sebagai anak kita kena pastikan jugalah keluarga sentiasa dalam keadaan yang sihat. Sokongan, support, emosi tu semua kena ada. Betul, betul. Baik, kita nak wawarkan juga kalau kita sempat di sini. Kalau anda ingin membeli dan memiliki barangan istimewa kepunyaan Syari Al-Haddad iaitu kasut Gucci, anda boleh sertai lelongan amal tabung bersamamu. Harga bidaan bermula dari RM500. Layari auction.tabungmpb.org.my sekarang. Okey, dan tarikh bidaan berakhir pada 2 November 2020 dan 100% hasil jualannya akan disalurkan ke tabung bersamamu TV3. Dan saksikan juga program bersamamu setiap Ahad jam 6 petang di TV3, hulurkan tangan ringankan beban. Jadi ini salah satu daripada kreativiti untuk menjana pendapatan untuk tabung bersamamu. Lagi banyak harga bidaan tu, lagi besar lagi nilai yang diterima oleh orang yang memerlukan. Baik. Ini Marsha sesuai pakai warna hitam. Hitam adalah warna yang paling senang untuk Masya. Saya setuju sebenarnya. Sebab dia untuk macam wanita ni. Dia camouflage kan apa yang kita tak nak tunjuk. I feel you. Tapi itulah dia, macam mana Masya menaikkan semangat untuk menyanyikan lagu yang penuh semangat dalam tempoh yang cukup sukar ini. How do you do that for yourself? Datang dari jiwa kan sebenarnya. Macam mana Masya kekal positif? Bagi diri Masya sebenarnya Masya kena kuat mentally. Of course physically juga supaya kita boleh support whatever yang kita cuba nak sampaikan pada orang. Dan sebagai seorang selebriti saya rasa penting untuk kita orang sentiasa menyumbang that positivity dekat semua orang. For me sebab kebetulan Masya adalah seorang yang morning person. So Masya bangun je, I always think about happy thoughts. So that's why this song banyak merelatekan diri Masya juga sebab Pernah tak bangun dengan bimbang? Pernah juga lah, risau juga kan. But songs akan memberikan peranan yang sangat besar untuk menukar kita betul. punya mentally, Kau bangun-bangun tu sebenarnya kita tak ada? Tak adalah, nanti kena hempuk dia. Tak apa ni pagi-pagi dah macam ni dah. Okey, apa pun semoga sukses untuk Marsha. All the Thank you so best, much. Masya. Terima kasih si datang menceriakan pagi kita. Alhamdulillah. Hello. Tak miss call. Afat? Okay, all the best to Masya. Thank you so much. Right. Dan diharapkan Masya ni berada dalam bidang seni bukan saja dalam nyanyian, malahan pengacaraan dan juga berlakon. All the best Masya. InsyaAllah. Okay, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Dan kalau hari ini anda bersama dengan saya, work from home, dan esok hari anda akan bersama dengan siapa? Pastikan anda kekal menyaksikan kami pastinya di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita kembali bersama dengan Sofia dan Fitri. Baik, terima kasih pegawai. Terima kasih Fazli menceriakan pagi kita juga. Terima kasih Fazli work from home. Image pegawai pada diri dia kuat ya. Aura dia tu lah macam. Okay. Dan jangan lupa esok kita bawakan topik yang sangat menarik, kerjaya yang semakin pupus. Apa yang perlu kita tahu dalam kita melalui COVID-19 ini dan persediaan kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Itu dia, dan juga kita dengar segala maklumat yang tepat dan sahih untuk menjaga emosi dan menjaga intelektual. Okey, kami tinggalkan anda dengan sebuah lagu balada. Dengan Dia nampak mayang-mayang tu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Stay safe. Marsha bimbang, silakan. Silakan. Thank you. Ku rasa
tiap satu persoalan agar dapat kau ingati janjimu. Bimbang hatimu untukku, jangan sampai ia mati. Makin ku tersiksa saat kau mulai ingin dia. Jika sempat ku padamkan tiap satu persoalan agar